tak sampai kelas. Tak sampai kelas ni apa maksudnya ya? Kalau ikut bahasa Melayu logat Patani, tak sampai kelas ni ada maksud lain ke? Yang saya faham not up to standard. Tak sampai kelas. Maknanya kelas rendah lah, tak sampai kelas tinggi. Ke ada maksud yang lain? Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan yang lebih arif dengan bahasa Melayu logat Patani membetulkan saya, sebab saya faham ia sebagai not up to standard, tak sampai kelas. Apa kaitan dengan video ni? Nanti tonton, saya akan jelaskan kenapa ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung penjelasan saya ke atas kritikan-kritikan yang dilontarkan ke atas Tauhid 3. Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Dan kali ini kita fokus kritikan ke atas Tauhid Rububiyah. Baik, dalam banyak-banyak ustaz yang mengkritik Tauhid 3, Tauhid Rububiyah, untuk video ini saya memilih untuk mengulas kritikan daripada seorang ustaz yang namanya Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad, yang juga dikenali sebagai Baba Lee Sekam. Okey. Jadi video beliau saya ada bagi di bahagian description di bawah. Kat mana description tu? Exit video ini, tag pada tajuk, kemudian akan ada description, saya bagi pautan. Saya bagi dua video. Pertama, video yang panjang, yang panjangnya 1 jam 24 minit. Kemudian video yang lebih pendek, di mana bukan saya yang potong. Saya tak silap saya, daripada orang yang sama, Abu Khatijah ke apa ke? Abu Khadijah. Dia yang potong kepada poin yang penting ya. Poin yang penting berkaitan dengan Tauhid Rububiyah. Jadi dalam video ini, apabila saya merujuk pada minit sekian, maka saya sebenarnya merujuk pada video yang pendek, bukan kepada video yang panjang. Tuan-tuan dipersilakan menonton video yang panjang mahupun video yang pendek, dipersilakan. Tapi saya punya rujukan minit, saat dalam video ini merujuk kepada video yang pendek oleh Baba Lee Sekam. Baik. Jadi, kenapa video ini menjadi pilihan saya? Sebab kalau kita rujuk pada minit 13.18, minit yang ke-13, saat yang ke-18, Baba Lee Sekam menerangkan bahawa beliau dalam masa lapang ada juga mendengar dalam YouTube daripada saudara-saudara dari Thailand, dari Indonesia, daripada Malaysia, dan dia di sinilah yang dia kata tak sampai kelas. Tak sampai kelas, yang saya faham, minta maaf kalau saya salah faham, yang saya faham not up to standard. Kenapa not up to standard? Beliau sendiri kata, saya quote di sini, baca hadis tak betul, baca bahasa Arab tak betul, baris tak betul. Macam mana nak faham Quran dan hadis? Bila baca tak betul, kita boleh tahu dia tak faham. Okey, kemudian beliau tekankan lagi banyak yang macam itu ya. Jadi dalam video ini mari kita semak, sebab bila Baba Lee Sekam mengkritik saudara-saudara, dia tak panggil ustaz tau, sebab not up to standard. Dia panggil saudara-saudara. Okey, sebagai baca hadis tak betul, bahasa Arab tak betul, baris tak betul, macam mana nak faham? Bila baca tak betul, kita boleh tahu dia tak faham. Banyak pula macam tu. Okey, maknanya Baba Lee Sekam ni bahasa Arab pro. Kemudiannya memang faham TikTok, dan kritikan dia memang power lah kan. Okey, jadi saya nak ulas sebab perkara inilah yang menarik perhatian saya ya. Jadi di kalangan ramai-ramai yang mengkritik Tauhid 3 ni, saya pilih video Baba Lee Sekam atas daya tarikan ini kan. Saya ni pula bukan ustaz. Mengganggu wilayah ustaz adalah bahasa Arab memang lintang pukang, baris lintang pukang, apa semua tu. Apa pasal pula saya nak mengulas, nak menjawab kritikan dia? Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama dengar dan nilai ya. Kemudian kita tengok siapa yang sebenarnya up to standard ataupun tak sampai kelas. Okey, alright. Jadi sebelum itu minta tonton terlebih dahulu video Baba Lee Sekam, yang panjang boleh, yang pendek boleh. Kemudian baru tonton video saya ini supaya kita dapat menilai dalil dengan dalil, hujah dengan hujah ya, dan kemudian kita pilih sendiri manakah penjelasan yang lebih meyakinkan, yang lebih kukuh, yang lebih padu ya.
ataupun yang lebih ada kelah. Okey. Baik, straight to the point. Straight to the point. Dalam video tersebut ada dua kritikan yang saya minat untuk menjawab, minat untuk ulas ya. Sebelum itu secara umum bukan khusus kepada mana-mana ustaz tertentu, secara umum boleh tak saya nak minta penceramah ni kalau bagi ceramah go straight to the point. Jangan menceceh ilmu yang ada. Katakan video kuliah tu 1 jam, menceceh ilmu yang ada tu 10 minit aja. Kadang-kadang kuliah tu 1,5 jam, bla 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 bla, ilmu yang ada tu 15 minit aja. Go straight to the point. Kita umat Islam ni banyak benda lain nak buat. Banyak benda lain yang kita nak memajukan umat Islam. Jadi bila kita nak dengar kuliah, kita nak dapat point, go straight to the point. Nak kritik, go straight to the kritik. Tak payah menceceh. Lepas tu nak buat joke, nak buat lawak. Kalau tak pandai buat lawak, janganlah buat lawak. Kalau nak buat lawak untuk sikit-sikit memeriahkan majlis, ya tak apa, silakan. Nak kongsi kisah pengalaman sikit-sikit, ya tak apa. Tapi kalau buat joke, buat lawak, yang orang dengar pun macam, was that supposed to be a joke? Sampai orang pun tak terlawak. Kita pun dengar, tengok hadirin pun tak ada ketawa. Maknanya tak payah buat lawak. You are not good in making jokes. Maka tak payah buat. Secara umum. Baik, okay, direct to the point. Kritikan pertama ialah orang-orang yang berpegang pada Tauhid 3 ni mendakwa bahawa semua orang kafir ini mereka mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah. Orang-orang yang berpegang pada Tauhid 3 ni mendakwa semua orang kafir ini mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Maka perkara ini dikritik oleh Babali Sekam. Dia kata bagaimana mungkin? Kerana jika dirujuk dalam Al-Quran, ada dalil-dalil yang menolak dakwaan tersebut, yang menolak dakwaan yang kononnya semua orang kafir ini mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Beliau mengemukakan beberapa contohnya surah Al-Baqarah ayat 258, kisah Raja Namrud yang berkata aku pun boleh menghidupkan dan mematikannya ya. Jadi Raja Namrud itu pun mendakwa, klaim adanya rububiyah pada dirinya. Kemudiannya kisah Fir'aun sangat famous kan dalam surah An-Naziat surah ke-79 ayat 24. Fir'aun sendiri berkata ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi tengok, Fir'aun sendiri klaim rububiyah pada diri dia. Macam mana dia kata Fir'aun ni mentauhidkan Allah di sudut rububiyah kan? Okey, kemudiannya dari surah Yusuf surah yang ke-12 ayat nombor 39. Rakyat Mesir ni sendiri pun ada banyak-banyak Rob. Banyak-banyak Rob mereka tu. Jadi macam mana pula boleh kata orang kafir ni semua mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, padahal mereka ni macam-macam Rob mereka ada. Okay? Jadi ada dalil-dalil Al-Quran tu. So macam mana ni? Maka jawapan dia, saya ni laju sangat ke? Okey, maka jawapan kepada kritikan pertama ialah apabila saya dan geng yang berpegang kepada Tauhid 3 ni berkata semua orang kafir ini mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, ayat tu tak habis. Okay, dan ini satu perkara yang lazim berlaku. Sebagai contoh lain kami berkata kias tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah baru. Tapi disalah faham pula. Tengok, geng Salafi ni mereka menolak kias secara total. Kami kata kias tak boleh buat ibadah baru, tak boleh digunakan untuk buat menjadi dalil ibadah baru. Tapi mereka pula faham, tengok. Mereka ni menolak kias secara total. Contoh lain, kami pun berkata bila ziarah kubur, dilarang sembah kubur, dilarang berdoa kepada ahli kubur, dilarang istighosah kepada ahli kubur, maknanya berdoa kepada ahli kubur tu. Itu yang kami larang. Tapi entah macam mana, tengok geng-geng Pak Wahab tu, mereka melarang ziarah kubur. Bukan larang ziarah kubur, larang berdoa minta tolong kepada ahli kubur. Okey, jadi sama juga kes ini. Yang kami kata sebenarnya ialah semua orang kafir secara fitrahnya mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Saya ulangi ya. Semua orang kafir mentauhidkan
Okay. Semua orang kafir secara fitrahnya mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Secara fitrah tu, perkataan tu hilang. Okey? Apa dalil yang kami berkata sedemikian? Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Mari sama-sama kita baca surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iz akhaza rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada anak-anak Adam, min zuhurihim, daripada tulang belakang mereka, zurriyatahum, zuriat-zuriat mereka. Yang ini berlaku pada zaman awal dulu, ya. Zaman awal dulu Allah mengambil, Allah mengeluarkan daripada Bani Adam ini semua zuriat-zuriat, semuanya dikeluarkan. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Lalu Allah minta mereka bersaksi ke atas diri mereka tersendiri. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Bukankah aku ini Rabb, Rububiyah, Rabb kalian? Qalu, mereka semua menjawab, bala, syahidna, sudah tentu kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Perkara ini Allah buat, perkara ini Allah lakukan supaya pada hari kiamat kelak mereka tidak dapat berkata sesungguhnya kami terhadap perkara ini ghafilin, tidak diberi peringatan, kami tak tahu pun. Okey, jadi pada zaman dulu lagi, bukan zaman dulu 10 tahun 20 tahun tak, ini zaman pada awal penciptaan dulu. Okey, boleh baca tafsirnya pada zaman awal penciptaan dulu, ketika Allah baru saja mencipta Adam. Jadi Allah keluarkan daripada tulang belakang Adam tu semua zuriat, daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari akhirat, sampai manusia terakhir pada hari akhirat. Allah dah tanya siap-siap, bukankah aku, apakah aku ini Tuhan kalian? Ataupun bukankah aku ini Rabb kalian? Dan semua itu menjawab, ya, bahkan kami bersaksi, ya, bahawa Allah ialah Tuhan kami. Ini Allah lakukan supaya di hari akhirat kelak mereka tak ada hujah berkata dono tak tahu. Okay, ini secara nikah, ini dalilnya, ya, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Ini dalil kenapa kami berkata, kenapa kami mendakwa semua orang kafir secara fitrahnya. Kena ulang. Okay? Kenapa kami mendakwa semua orang kafir secara fitrahnya mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Surah ke-7 ayat nombor 172. Okey, kalau macam tu, macam mana pula boleh ada kes-kes macam dalam Al-Quran tadi? Raja Namrud klaim dirinya ada rububiyah, Fir'aun mendakwa dirinya ada merupakan Rabb, ya? Bukan ada syirik, merupakan Rabb. Dan juga rakyat Mesir yang kata ada banyak-banyak Rabb mereka ni. Macam mana pula? Ini yang kita kata secara fitrahnya semua manusia ada kesedaran rububiyah, akan tetapi mereka didatangi oleh syaitan, dan syaitan itu menjauhkan mereka daripada fitrah tersebut dan mengajak mereka kepada menyekutukan, mensyirikkan Rabb mereka. Apa dalil? Hadis sahih Muslim nombor 5109. Okey, kalau ikut penomboran syarah Sahih Muslim nombor 2865, sebuah hadis yang sangat panjang. Saya ulangi, hadis yang panjang. Saya baca bahagian yang ada kaitan dengan topik kita ni saja, ya. Hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatinu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bihi ma lam unzil bihi sultanan. Okey, jadi Allah sendiri berfirman, hadis qudsi, ya, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku di atas hunafa, atas yang fitrah tu, atas agama fitrah yang lurus, seluruh mereka, setiap mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka didatangi oleh syaitan, fajtalashum, lalu syaitan tu menjauhkan mereka, an dinihim, daripada agama mereka, wa harramat
alaihim ma ahlaltu lahum, dan syaitan ini mengharamkan ke atas mereka apa yang asalnya dihalalkan kepada mereka, wa amarathum, dan menyuruh mereka ayyushriku bihi malam unzil bihi sultanan, dan menyuruh mereka untuk mensyirikkan apa yang mereka tidak ada ilmu tentangnya, tidak ada bukti, tidak ada hujah tentangnya. Apabila mereka klaim, mereka dakwa diri mereka sendiri itu Rabb atau ada ciri-ciri Rabb, maka mereka mensyirikkan Allah dari sudut rububiyahnya. Jadi berdasarkan hadis ini, ringkasnya, setiap manusia memang atas fitrahnya, kemudian syaitan mendatangi mereka dan distort ataupun mencemari fitrah tersebut. Menjauhkan mereka daripada fitrah itu, menjauhkan mereka daripada agama Allah, dan menyuruh mereka untuk mensyirikkan Allah dari sudut rububiyah. Jadi sebab itu adanya kes Raja Ramrud, kes Fir'aun, kes rakyat Mesir, dan banyak lagi orang-orang yang mendakwa sifat rububiyah itu ada pada diri mereka. Okey, kerana apa? Kerana dicemari, kerana distort bahasa Melayu sebab apa? Diganggu, dipesongkan, dipesongkan oleh syaitan. Hadis sahih Muslim nombor 5109, penomoran syarah sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 2865. Jadi itu penjelasannya. Ini penjelasannya, ya. Baik. Macam mana kita nak keluarkan balik fitrah yang original tu? Macam mana kita nak keluarkan balik fitrah yang asal itu? Ada apabila manusia disentuh dengan sesuatu kemudaratan, sesuatu bahaya, maka pada ketika itu dia akan menyeru kepada Rabb yang mungkin pada asalnya dia nafikan, mungkin pada asalnya dia ragui, mungkin dia seorang ateis, mungkin dia seorang agnostik, mungkin dia seorang yang mendakwa dirinya sendiri Rabb, tapi bila disentuh dengan sesuatu bahaya, dia akan menyeru kepada Allah. Tapi bila Allah menyelamatkan dia daripada bahaya itu, dia kembali mensyirikkan Rabbnya itu, ya. Apa dalil? Surah Rum, surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat nombor 33. Surah nombor 30 ayat nombor 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza massan nasu durrun, dan apabila manusia disentuh dengan sesuatu bahaya, sesuatu kemudaratan, da'au rabbahum, dia menyeru pada Tuhannya, dia panggil kepada Tuhannya. Rabbahum, da'au rabbahum. Maka ketika itulah dia menyeru, memanggil kepada Rabbnya. Munibina ilahi, kembali merujuk padanya, kembali taubat kepadanya. Summa iza azaqahum minhu rahmatan, kemudian apabila Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada rahmatnya. Tadi dalam suasana bahaya tu baru berkurang sikit je, belum selamat sebelumnya, berkurang sedikit aja. Iza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun, tiba-tiba sekumpulan daripada mereka, tiba-tiba sepuak daripada mereka terhadap Rabb mereka, mereka menyekutukannya, mereka mensyirikkannya. Surah Rum 30-33. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dalam bidang bawa kapal terbang kan, dalam bidang aviation ni, ada satu kata pepatah kami, during an emergency, during bad weather, there is no atheist among the passengers. Kata pepatah kami, ketika kapal terbang dalam suasana kecemasan, ada enjin terbakar ke, ada apa ke, atau dalam suasana ribut, kapal terbang pun lambung-lambung gitu-gitu, pada saat itu di kalangan penumpang, terbaik yang 100 ke 300 ke 400 orang, pada saat itu tidak ada etis. Semua penumpang akan menyeru kepada Tuhannya. Semua orang akan keluar fitrah rububiyah yang ada, fitrah yang mentauhidkan rububiyah yang tersimpan dalam diri mereka itu sendiri. Ya. Ini pengalaman peribadi saya, bukan kita yang sengaja bagi lambung-lambung supaya tak ada etis, tak. Kadang-kadang memang ada emergency, kadang-kadang memang ada cuaca buruk, dan pada ketika itu tidak ada etis. Kenapa? Berdasarkan ayat 33 surah Rum ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang manusia ni bila hidup senang, bila hidup tenang, dia lupa kepada Tuhannya.
Kan? Bahkan seperti beberapa ayat tadi, mengaku diri sendiri sebagai Rabb, tapi bila disentuh dengan sesuatu bahaya, satu mudarat yang besar, pada ketika itu akan muncul balik fitrah yang tersimpan dalam, yang telah Allah program berdasarkan ayat 172 surah Al-A'raf tadi tu, ya, yang sekian lama tersimpan dalam fitrah dirinya akan keluar, dan ketika itu dia akan menyeru kepada Tuhan, walaupun mungkin disebut nama lain ke, oh God ke, oh apa ke, tapi akan keluar fitrah adanya Tuhan yang Rabb, yang dapat menyelamatkannya. Sebab Rabb ini yang mentadbirkan alam, yang menyelamatkannya daripada ombak. Kita ada ayat-ayat Quran lain, ya, yang apabila mereka ni dilanda dengan ombak besar ke apa, mereka menyeru kepada Allah. Bila diselamatkan, mereka lupakan Allah. Bila diselamatkan, mereka kembali mensyirikkan Allah. Okey, tapi ayat ini lebih khusus menyebut tentang secara umum manusia ni memang kadang-kadang lupa tentang rububiyah, tentang Allah. Bila ditimpa dengan bahaya, ditimpa dengan mudarat, barulah ketika itu ingat, dan barulah ketika itu menyeru, barulah ketika itu keluar balik fitrah yang asalnya Allah telah program lama dulu, yang Allah telah program berdasarkan ayat 172 surah Al-A'raf tadi tu, ya. Baik. Kemudiannya antara yang didakwa oleh Ustaz ataupun Baba Lil Sekam tadi ialah ada pula kata Fir'aun ni pun mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah. Macam mana tu? Padahal Fir'aun ni sendiri kata, akulah Rabb kalian yang tertinggi. Okey, memang ada, tapi bila sampai kepadanya dakwah Nabi Musa, sampai padanya dakwah dengan mukjizat-mukjizat tu, dia sendiri tengok-tengok, dia sendiri mengaku. Okey, bukan mengaku, tak apa. Mari kita baca ayatnya tu, surah Al-Isra ayat 102. Surah Al-Isra ayat 102, surah ke-17 ayat 102. Okey. Dalam video-video saya, bila saya baca Al-Quran, saya baca hadis, ini sampingan, ya, saya baca daripada phone. Okey, lalu ada juga yang mengkritik, apa ni, baca ayat Quran pun daripada phone, baca hadis pun daripada phone. Bagi saya kalau ayat tu saya hafal pun saya baca dalam phone juga, sebab saya nak pastikan saya baca betul. Maklumlah kan, baris semua tunggal langgang, sebut tak betul. Tapi tak, saya nak bagi nombor surah, nombor ayat, supaya tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh catat, kemudian boleh sendiri buka kitab tafsir, boleh sendiri highlight ayat tu. Sebab saya dulu, bila saya belajar agama, guru-guru saya bila sampaikan ayat, semuanya baca nombor surah, nombor ayat. Nombor surah, nombor ayat. Dan saya pun ketika tak ada phone, saya gunakan The Noble Quran, ya, Arab English, terjemahan Muhsin Khan dengan Taqiyuddin Al-Hilali. Okey, saya bookmark, saya highlight, saya tanda, kemudian balik rumah saya buka kitab tafsir, baca balik. Jadi ayat itu saya lebih menghargai, lebih feel ayat, dan saya hafal ayat tersebut. Saya tak hafal tu, saya hafal nombor surah, nombor ayat. Bila nak berhujah, saya boleh berhujah. Sebab kadang-kadang kita dengar penceramah baca ayat Quran, kita tak tahu ayat mana, surah mana, kan? Kalau tanya pun, mana ayat yang wajibkan muslimat pakai tudung, siapa boleh jawab? Tak tahu kan, surah mana, ayat mana. Okey, ayat sebelum yang wajibkan pakai tudung tu, yang pakai tudung tu, nutup aurat tu, satu ayat yang lebih penting untuk kaum lelaki. Apakah ayat tu? Tak tahu. Sebab ya, jadi samalah juga bila baca hadis, saya bacakan nombor hadis. Kalau ada dua nombor berbeza, saya bacakan dua nombor berbeza, supaya tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh balik, boleh cari hadis tu, boleh baca sendiri, boleh lebih yakin, dan boleh nak tanda ke, nak bookmark ke, nak buka syarahnya pula ke. Dan kalau saya yang terjemah salah ke apa, boleh betulkan saya, ya. Jadi memang cara saya belajar dulu, guru-guru saya baca nombor surah, nombor ayat, baca nombor hadis, sebut jelas-jelas, Sahih Muslim hadis nombor apa-apa. Kadang-kadang tak ada nombor, sebut Kitabul Hajj bab sekian. Jadi kita pun yakin belajar dan betul-betul ilmiah, catat, nota apa semua, tekan balik apa. Daripada tahu tak, dalam ayat ni Allah sebut tu, dalam ayat tu Allah sebut tu, ayat mana? Ayat mana? Kadang-kadang dia orang baca ke ayat tu juga, tapi kita tak tahu ayat tu mana, sebab tak hafal kan. Lalu kita tak dapat nak tanda, kita tak dapat nak semak tafsir ke. Jadi ini sebagai sampingan, ya, sebagai sampingan. Baik, di mana tadi? Okey, ayat 102 surah Al-Isra, surah ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, berkata Musa kepada Fir'aun, kata Nabi Musa AS kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira
Berkata Musa kepada Fir'aun, demi sesungguhnya engkau mengetahui apa yang diturunkan ini, mukjizat-mukjizat ni, semua 9 mukjizat sebagaimana ayat-ayat sebelum itu, tidak lain tidak bukan illa rabbus samawati wal ard, daripada rabbus samawati wal ard. Okey, basairu sebagai satu bukti yang nyata. Wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masbura, dan aku ini mengira engkau ni wahai Fir'aun, apa nak kata, akan binasa lah, your days are numbered lah, okay, orang kita. Tapi bila Musa berkata pada Fir'aun sebegini, setelah dia bawa bukti-bukti mukjizat tu, sebab kita hanya baca teks, kita tak tahu. Tapi Musa, dia tengok air muka Fir'aun, sebab body language speaks louder than words. Dia bawa mukjizat-mukjizat tu, dia tengok muka Fir'aun, dia tahu. Fir'aun tahu benda tu mustahil sihir, tetapi ia adalah mukjizat daripada Rabbus samawati wal ard. Sebab tu Musa, dia kata pada Fir'aun, Laqad alimta, aku mengetahui engkau. Okay, aku mengetahui bahawa engkau mengetahui. Okey, pelik pula kan. Demi sesungguhnya engkau mengetahui. Okey, minta maaf ya. Berkata Musa kepada Fir'aun, laqad alimta, sesungguhnya engkau tahu wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan bukti-bukti ini illa Rabbus samawati wal ard. Dan Fir'aun tidak pula menafikannya. Fir'aun tidak, ya. Okay, ini dalilnya kenapa kita berkata Fir'aun pun tahu tentang mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah. Dia kerana terpesong dengan hasutan syaitan, dia mendakwa diri dia adalah Rabb. Padahal deep down inside fitrahnya, dia tahu Tuhan Musa itulah Rabb yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, inilah jawapan kami. Siapa kami ni? Kami yang berpegang pada Tauhid 3 ni terhadap kritikan yang mengatakan macam mana dia orang ni kata semua orang kafir mentauhidkan Allah di sudut rububiyah. Maka kami menjawab, ayat itu sebenarnya ada perkataan yang tertinggal. Ayat itu sebenarnya ialah semua orang kafir secara fitrahnya mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Mentauhidkan Allah sudut rububiyahnya, cuma ia hilang kerana telah dipesongkan, distorted oleh syaitan, sebagaimana hadis sahih Muslim yang kita baca tadi. Dan fitrah itu akan muncul semula apabila manusia itu disentuh, diuji dengan sesuatu bahaya, dengan sesuatu mudarat. Pada ketika itu, dia nak kata dia etis ke, agnostik ke, dia sendiri dakwa diri dia Rabb ke, tak, dia akan tetap juga berdoa kepada Rabb yang betul-betul mentadbirkan alam ini. Baik, ini jawapan pada kritikan pertama, ya. Kita masuk pada kritikan kedua. Tak apa, saya jawab dua je. Kritikan kedua, Baba Ali Sekam mengatakan punca ataupun sebab kecelaruan ini, sebab syubahat ini ialah kerana 2-3 ayat. Okay? Kita sekarang di minit 16.34. Minit 16.34, kita masuk pada kritikan yang kedua, di mana Baba Ali Sekam berkata kecelaruan, punca kecelaruan ataupun syubahat ini ialah kerana 2-3 ayat. Okay, yang salah satu daripadanya beliau baca daripada surah Luqman, surah nombor 31 ayat nombor 25. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi ini, nescaya mereka menjawab Allah. Lalu Baba Ali Sekam berkata, kerana 2-3 ayat yang lebih kurang macam ini, okay, yang berpegang pada Tauhid 3 berkata semua orang kafir ini mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah. Kita kata tak betul, sebab semua orang kafir ini secara fitrahnya mentauhidkan Allah berdasarkan ayat 172 surah Al-A'raf, mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya. Okay, kemudian Baba Ali Sekam pula berkata bahawa ayat ini ditujukan kepada kaum kafir di Mekah, sebahagian daripada mereka, bahkan kemudian beliau menambah 4-5 orang daripada mereka je, 4-5 orang je.
Okey, mari kita jawab kritikan ini ya. Pertama sekali, ayat-ayat seumpama ini bukan 2, 3 tetapi banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk surah Yunus surah ke-10 ayat nombor 31. Sila rujuk surah Al-Ankabut surah nombor 29 ayat nombor 61, ayat nombor 63. Sila rujuk surah Luqman yang kita baca tadi ayat nombor 25. Sila rujuk surah Az-Zumar surah ke-39 ayat nombor 38. Sila rujuk surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat nombor 9, ayat nombor 87. Sila rujuk surah Al-Mu'minun surah 23 ayat nombor 84, 85, 87, 88, 89. Macam mana jadi 2-3 ayat ni, wahai ustaz, wahai babali sekam? Okey, banyak ayat tu, dan ini mungkin saya terlepas, mungkin ada ayat lain, tapi ada banyak, bukan 2-3. Ini yang pertama. Yang keduanya, andai benar hanya 4-5 orang je kafir Quraisy, orang kafir Mekah yang ada ciri-ciri, ada mentauhidkan Allah di sudut rububiyah, it is so insignificant that Allah Subhanahu Wa Taala won't even talk about them, or maybe Allah will only mention them in one ayat. Okay, jika benar, andai benar hanya 4-5 orang saja daripada kalangan kafir Mekah yang mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, hanya 4-5 orang saja, Allah tak akan menurunkan sekian banyak ayat tu. Cukup Allah turunkan satu je. Kalau nak turun 4-5 orang, tak signifikan nak diturunkan ayat tentang mereka. Tapi bila Allah turunkan begitu banyak ayat, berapa banyak ayat kita kira tadi tu? Berarti kebanyakan kaum kafir di Mekah memiliki ciri-ciri tauhid rububiyah dalam diri mereka. Kebanyakan mereka mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, cuma mereka tidak mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyah dan juga asma wa sifat. Okey, jadi tak betul bila dikatakan hanya 2-3 ayat, ada banyak ayat, dan juga tak betul apabila dikatakan hanya 4-5 orang saja di kalangan kaum kafir Mekah yang ada mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya ya. Sebab kalau benar, tak payah Allah nak menurunkan begitu banyak ayat. Okey, dan okey, dah cukup lah ni ya. Jadi ini jawapan saya kepada 2 kritikan. Ada kritikan-kritikan lain, tak apa, saya fokus kepada 2 ini saja. Dan di akhirnya, walaupun kita beza pandangan, kita nak kritik mengkritik tak mengapa, tapi moga-moga Allah SWT mengurniakan kepada kita sifat merendah diri, sifat tawaduk yang semua pun, baik yang salafi, non-salafi, yang mana Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, semua pun menekankan sifat merendah diri. Ayuh kita ada sifat rendah diri. Sebahagian orang ada kelebihan, sebahagian orang ada kekurangan. Saya pun tadi baca hadis, baca ayat Quran, ada yang silap-silap kan? Kan? Okey. Tak apa, saya bukan ustaz pun. Okay, tapi saya bagi nombor hadis, saya bagi nombor surah, nombor ayat. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh semak. Kalau ada terjemahan saya yang salah, sila betulkan. Moga-moga Allah memberikan kita sifat rendah diri dalam beragama. Okay, janganlah kita nak tak sampai kelah. Tengok-tengok yang cakap tu pun baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.